Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 19 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Seramai 1,821,836 individu atau sebanyak 89.2% populasi dewasa di Sarawak sudah lengkap divaksinasi setakat 18 September lepas. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV dalam satu perkongsian infografik pada Sabtu turut memaklumkan seramai 1,948,531 individu di negeri ini sudah menerima satu dos vaksin. JKJAV turut berkongsi secara kumulatif di negara ini seramai 18,295,014 individu atau 78.2% daripada populasi dewasa di negara ini telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 2,929 kes positif baru COVID-19 pada Sabtu melibatkan 40 daerah dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 177,081 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memaklumkan sebanyak 1,959 kes atau 66.88% kes baru dilaporkan dalam kategori 1. Seterusnya, 967 kes atau 33.1% bagi kategori 2, manakala 3 atau 0.10% bagi kategori 4. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan 3 kluster baru iaitu kluster KM19 Jalan Kuching Serian Kuching, kluster Naga Sesamak Kenawit dan kluster Pelut Baram Telangusan. Manakala kluster Jalan Seringgok Bauk pula diisytiharkan tamat. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 138 kluster dan 13 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru iaitu seperti tertera. Laporan seterusnya mengenai pewujudan bomba komuniti oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat di Limbang. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 merangkap Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah berkata ia merupakan langkah untuk mendekatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan masyarakat. Berucap dalam Majlis Pelancaran Bomba Komuniti Zon 7 Sarawak di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, beliau turut mencadangkan untuk menambah bomba sukarelawan di penempatan yang jauh dari Pekan Mendamit. Sementara itu, penolong penguasa bomba Zon 7 Sarawak, Azman Ibrahim berkata program bomba komuniti di situ melibatkan 14 kampung di kawasan batang Sungai Limbang. Katanya, semua kampung yang terpilih akan dilatih berdasarkan silibus kebombaan yang telah dirangka khusus bagi memadamkan kebakaran, menyelamatkan nyawa dan harta benda serta satu silibus baru cara-cara untuk sanitasi kendiri di rumah masing-masing. Sementara itu, di Parlimen Kota Semarahan, semua penerima geran di kawasan Dun Setakan diminta untuk menggunakan peruntukan wang yang diluluskan dengan tujuan yang betul mengikut tujuan permohonan yang dilakukan sebelum ini. Adun Setakan Datuk Amar Muhammad Ali Mahmud berkata, geran yang diterima perlu memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Berucap ringkas semasa majlis penyampaian Check Outright Grant OG Dun Setakan di Pusat Khidmat Adun Setakan pada Sabtu, beliau memberitahu sebanyak 14 jawatankuasa menerima peruntukan sebanyak RM92,370. Katanya, semua penerima terbabit harus menggunakan peruntukan untuk menjalankan aktiviti dan bukannya digunakan untuk tujuan pribadi. Antara penerima cek itu adalah seperti tertera. Di Parlimen Batang Sadong pula, Adun Simunjan Auladris melakukan lawatan ke 2 tapak projek di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu IRISDA pada Sabtu. Beliau memulakan tinjauan ke tapak projek membina baharu jeti Simunjan River Cruise bernilai RM500,000 yang terletak bersebelahan dengan Esplanade Simunjan.
Seterusnya, lawatan diteruskan ke tapak projek membina baru Plank Walk Simunjan juga bernilai RM500,000 yang terletak di Kampung Kelkar. Pihak Jabatan Kerjaya JKR Samarahan dan Majlis Daerah Simunjan dilantik sebagai agensi pelaksana bagi kedua-dua projek tersebut. Masih lagi dengan perkembangan di Simunjan, seramai 609 ketua isi rumah KR di 7 kampung di kawasan berkenaan yang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD menerima bantuan bakul makanan pada Sabtu. Antara kampung terbabit ialah Kampung Melajuk, Kampung Sanggeng Sambal, Kampung Sageng Ulu, Kampung Sageng Tengah, Kampung Sanggeng Hilir, Kampung Nanas Hulu dan Kampung Nanas. Bantuan bakul makanan itu adalah hasil kerjasama daripada kedua-dua wakil rakyat di kawasan berkenaan, iaitu Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Sukri dan Adun Simunjan Aula Dris. Sementara itu, Datuk Seri Nancy Sukri yang juga Menteri Pelancongan Seni dan Budaya dalam video ringkasnya berkata pengagihan bantuan makanan tersebut dilaksanakan bersama petugas pusat khidmat beliau bersama Adun Simunjan. Assalamualaikum. Hari itu pejabat P200 Batang Sadong bersama dengan Yang Berhormat Aula Dris, Adun kita di kawasan N25 Simunjan telah bersama-sama menghantar bakul makanan kepada 609 ketua isi rumah di kawasan PKPD di bawah Dun Simunjan. Kami mendoakan agar kita semua berada dalam keadaan selamat dan diharap bakul makanan itu telah meringankan beban kita semua. Sama-samalah kita berdoa agar kawasan kita semakin menurun kes positif. Dalam pada itu, Aula menjelaskan bahawa seramai 317 KR dari Kampung Sageng menerima bakul makanan itu diikuti 222 KR Kampung Nanas manakala 70 KR lagi dari Kampung Melajuk. Jadi mengharapkan dengan sedikitnya bantuan ini dapat meringankan kesan penduduk-penduduk yang bermasalah yang dikuarantin di dalam kampung dapat kita ringankan. Untuk rekod, JPBNS telah mengisytiharkan PKPD di kampung tersebut selama 14 hari bermula 10 sehingga 23 September depan. Manakala di Lundu, sebanyak 260 pek bantuan makanan segar disumbangkan kepada ketua isi rumah KR di Kampung Selampit 1 dan Kampung Selampit 2 pada Sabtu. Sumbangan oleh Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Opah tersebut telah disampaikan oleh Nimponi Undek selaku pengerusi dan Kaunselor Henry Simon kepada Ketua Kaum Giton Jenai dan Ketua Kaum Nyagah Gini. Penyerahan sumbangan tersebut adalah bagi meringankan beban penduduk kampung berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kedua-dua kampung tersebut sehingga 19 September ini. Dalam pada itu, Nimponi berharap penduduk kampung Selampit sentiasa mematuhi arahan daripada pihak berkuasa dan berharap PKPD tidak akan dilanjutkan memandangkan tiada penambahan kes di kampung berkenaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS. Rabies Awareness Virtual Run September and October 5 km per week. Rabies, facts, not fear. Free registration. Give your pets anti-rabies vaccination. All dog owners are urged to get their dogs vaccinated against rabies every year in accordance with the anti-rabies vaccination order. Neuter or spay your pets for health benefits, reduce spraying and marking, reduce roaming, reduce aggression, reduce risk of cancer,
Decrease overpopulation. Don't let pets roam freely. Keep them in a fenced yard to prevent contact with potentially rabid stray dogs. Take immediate action if bitten by dog. Immediately wash wounds thoroughly under running water and soap for at least 15 minutes. Then immediately go to the nearest medical facility for treatment.